Assalamualaikum semua, bertemu kita kembali dalam siri 2 Two Idiots FM. Bukan sekadar sembang kencang, tapi ada panjang lagi? Ada. Lagi kencang. Lagi kencang. Okey, jadi Farizwan. Apa yang kita nak bincang pada hari ni? Maksudnya bilik ni dah jadi panas. Bilik semakin panas-panas. Jadi panasnya kita bincang isu-isu yang panas lah. Okey, yang kena dengan situasi sekarang. Tiba-tiba macam kena pula nanti. Kita akan bincangkan perkataan ajaib. Perkataan ajaib. Macam ajaib sangat. Kenapa ajaib? Afiq, apa tu perkataan ajaib? Contoh kata-kata ajaib. Tajuk kali ni adalah Akhir sayang. Apa kita nak bincang hari ni? Penuh cinta sekali. Bulan penuh cinta. Cinta gebu. Masya-Allah. Okey. Ini kami akan senaraikan beberapa lah perkataan ajaib. Kami senaraikan dulu, lepas tu kita bawa bincang kenapa dia ajaib. Kenapa dia ajaib? Okey, pertama cinta. Kedua sayang. Ketiga Baitul Muslim. Keempat rindu lah. Kelima suami. Keenam isteri lagi. Nikah muda. Zauj. Kitbah. Masya-Allah. Masya-Allah. Ya, nikah hitbah. Muta'ah. Wali. Apa lagi? Yang dan seumpama dengannya pula. Apa yang kita boleh kata perkataan yang lahir daripada kau dia Baitul Muslim lah. Pecah suami isteri dan sebagainya. Nikah semua. Okey, kenapa pula kita panggil dia perkataan ajaib? Afiq, Dok tanya aku ke? Tanya Nazrul lah. Okey lah. Afiq, Kenapa Farizwan? Masya-Allah. Ni tak suka je. Kenapa? Ni pada saya lah. Okey, jangan tiru. Sebab perkataan ni sangat ajaib lah. Dia pelaris lah. Dia pelaris kepada program yang diadakan di beberapa tempat. Tapi biasanya bukan program je, tapi buku, drama, movie dan macam-macam lagi lah. Kalau trend-trend baru genre macam tu lah. Trend-trend baru contoh macam skirt kain batik kan. Betul tak? Kan lekat. Lagi tak masuk dia aku. Lalu. Okey. Itu pada saya lah. Okey. Afiq, kenapa dia ajaib? Kenapa dia ajaib? Sebab dia lama ni setengah jam. tak tahu ajaib kenapa lah. Sebab tak terlibat benda-benda macam banyak. Terpelihara. Ini benda ni Nazirul yang sangat arif lah dalam Masya-Allah. Arif kenapa dia ajaib ni? Kerana mungkin bila kita dengar, kita macam dia sengih sikit. Bunga. Okey. Dah terus masuk lah. Okey, terus masuk lah. Kenapa? Bincang lah. Okey, kita nak bincang kita ajaib ni lah. Kenapa perkataan ini menjadi pelaris kepada drama, program, buku, semua dan sebagainya. Okey, soalan saya yang pertama. Nampak? Selamat lah Afiq. Okey, macam mana Afiq melihat drama, buku semua sebagainya yang menggunakan perkataan-perkataan yang dalam tajuk-tajuknya, dalam tajuk yang mereka letakkan kan, perkembangan dia macam mana? Dia sebenarnya perkembangan dia sangat menarik lah. Contoh kalau baru-baru ni kita akan dengar Aku Ada Wali, kemudian Playboy tu suami aku, dan suami kan, kemudian wali, kemudian cinta di apa benda Nur Kasih, semua tu lah Timur. So bila benda macam ni memang sangat laku lah. Berbanding kalau kita letak sebagai apa, cinta cinta pegali kubur pun ada. Pun ada cinta juga. Sebab tu dia laku kan. Tapi memang efek dia macam tu lah. Bila cerita Melayu ataupun cerita Islamik, berbanding kalau kita letak contoh kalau cerita kat Indonesia, iaitu cerita-cerita Sang Dai ke semua tu kan, Kiai Laskar Pelangi semua tu, orang-orang yang dia dapat tengok tu adalah orang yang kecil, golongan dia kecil. Tapi maksudnya bila kita letak cinta, dia terus laku lah.
Kalau kita cerita pasal benda Islamik kalau kita letak Abang Long Fadil, dia dah tak Islamik. Jadi dia laku dia lain sikit. Tapi kita cakap pasal konteks Islamik je, bila ada cinta, ada wali, ada suami dan sebagainya tu baru dia laku. Kalau tak, dia masih macam hamba. Okay. Macam tu lah. So Afiq pergi lebih jauh, Nazirul. Kenapa pula jadi macam tu? Sebenarnya memang kalau kita tak trend sejarah lah, memang dari dulu contoh cerita-cerita rakyat, cerita-cerita rakyat kalau Nusantara ni saya tak pasti, rasanya kurang sentuh bab cinta kan. Kita ambil zaman 50-an lah, start daripada zaman 50-an 40-an, banyak je cerita-cerita yang kita tengok dia berputikkan ataupun berasaskan cinta lah. Tapi 50-an dulu saya tak rasa benda tu masih banyak lagi, ataupun mungkin kita tak tahu kan. Tapi memang saya nampak value cinta tu semakin lama semakin diketengahkan. Maknanya memang cerita tu adalah cerita cinta, bukannya cerita lain yang ada elemen cinta. Sama juga macam lagu memang dari dulu-dulu memang elemen dia tak ada elemen cinta. Macam-macam lah. Di zaman macam contoh lagu-lagu 70-an, 80-an, even zaman rock kapak semua, memang kebanyakannya adalah lagu yang berusulkan cinta. Dan cinta itu adalah cinta sama manusia lah. Couple lah, senang cerita kan. Cerita couple, cerita nak kahwin lagi semua tu lah. Tak, sebab memang saya perasan Malaysia ni, bila kita dah masuk kepada era media yang baru ni lah, sejak kelahiran stesen TV makin banyak, kan, production makin banyak, memang ramai yang ambil genre cinta ni. Itu daripada stesen TV lah, daripada penulis buku tu sendiri, ramai yang menggunakan itu sebagai judul-judulnya. Okey, memang ada kesan baiknya, tapi kita nak bincang pasal ni lah sebenarnya. Jadi Afiq balik. Aku memang hurai-hurai. Okey, Pak Afiq, melihat benda tu kan, penerimaan orang tau, bagaimana kesan dia pula dekat masyarakat ni sebenarnya? Kesan dia lebih kepada orang jadi lemau lah. Dia jadi macam larut. Dia seronok dengar. Sebab kalau ikut kan, kalau tadi definisi lagu tu cinta semua tu, bila cinta ni orang akan macam dia jadi lemah tau. Contoh kalau lagu-lagu rock kapak pun dia jenis macam dia nak larut dalam lagu tu, dia nak menghayati cinta tu. So effect dia bila kita bagi lagi, ada orang mungkin gunakan konteks letak cinta tu supaya kononnya sebagai satu cara untuk berdakwah. Kononnya orang dah tertarik, orang tengok semua tu. Tapi in the end kita meraihkan dia punya rasa nak larut dalam cinta tu. Memang efek dia macam tu lah. Kalau kita tengok novel pun, orang baca banyak novel sebab dia boleh larut dalam kisah tu. Dia tak rasa pun cinta tu kat dia, tapi dia rasa macam seronoknya. Muka tu best. So bila kita terus bagi, dia makin hanyut lah. So memang lama-lama orang makin lemau lah. Memang lemau lah. Senang cerita memang lemau. Tapi sama juga macam contoh kita tengok dulu pula, kita tengok luar negara punya trend juga. Kebanyakannya yang dimasukkan dalam Malaysia, contoh drama Korea lah. Drama Korea pun memang kuat dia punya drama cinta dia. Dan benda ni sebenarnya memang fitrah lah kan. Kita kalau western punya cerita rakyat, semuanya princess, prince, semuanya berasaskan angan-angan cinta semua kan. Kita pun tak salah saya, kita kalau belah kisah rakyat kita itulah Puteri Gunung Ledang, Hang Lipo kan, yang berasas ada elemen cinta tu wujud, tapi diselangi dah dengan beberapa konflik apa isu dan sebagainya. Tapi memang ada beza lah antara cerita yang ada elemen cinta dengan cerita cinta. Cerita cinta sebab dia tak wujud tau, tapi dibuat-buat dan dia jadi perfect. Dan maka kita hanyut lah dalam benda-benda macam tu. Kalau kita perasan Hollywood, banyaknya, saya bagi satu cerita Eat Pray Love lah. Tembak buku keren lah. Dia antara box office lah. Okay, tapi dia bukan sekadar cinta saja, tapi memang ada isu-isu yang lain dibincangkan dalam tu. Memang ada moral value lah sikit. Bukan nak kata cerita kita tak ada moral value. Ada ke? Ada. Ada lah. Setiap benda tu ada moral value. Tapi
kita melihat perkembangan rakyat kita, perkembangan orang kita, macam Afiq kata sini, lemah tau. Kita mencari pasangan yang sempurna, yang tidak ke sana, tidak keluar malam lah, sentiasa solat tahajud lah, dan sebagainya kan. Dan bila tak jumpa dekat realiti, berlaku ni masalah yang sekarang ni, pembuangan bayi, berlaku masalah penceraian, berapa bulan kahwin apa sebagainya. Adakah itu salah satu faktor, Fik? Benda tu sebenarnya. Faktor apa ni? Bila berlaku masalah-masalah ni, masalah sosial ni apa sebagainya, sebab kita dah lemau, kita lemau dengan benda-benda macam ni. Boleh dikatakan jugalah, tapi kalau perspektif saya pula, dia lebih bukan kepada benda tu melik kepada benda tu, tapi lebih kepada sebab kita tak ada jati diri lah. Kalau kita ada jati diri ni hanya akan terbentuk apabila kita ada satu benda yang kita nak perjuangkan lah, bila kita dah jelas matlamat hidup kita semua tu. So bila kita larut, kita tak ada jati diri, kita ikut je apa yang kita buat, kemudian bila dah jadi satu masalah, kita tak berani untuk hadapinya. Tapi ada juga instances, ada kisah-kisah di mana mungkin orang tu awal-awal dia ada masalah sikit, tiba-tiba dia mungkin terlanjur, kemudian ada anak semua tu, tetapi bila dia dah jumpa anak tu, ada orang ni dia terus sedar, oh aku ada benda aku kena buat. Dia akan berjuang untuk anak tu. So bila jadi yang tu, dia jadi lain, dia jadi satu kisah yang sangat inspiring. Kiranya orang yang ada masa lepas sama masa silam yang tak elok, tak semesti dia tak ada masa depan tu. Tetapi orang yang tak memikirkan masa depan, dia nak larut je dengan dunia dia yang fantasi dan sebagainya, maka orang ni lah yang akan merosakkan dunia ni lah. Cerita balik cerita ni, kasih sayang semua dan sebagainya, kita ambil dalam konteks buku pula. Kita lihat kat Malaysia, kita lihat dekat negara Timur Tengah sana dengan Indonesia lah. Kalau kita tengok Indonesia ni banyak buku-buku fikrah. Buku-buku sirah lah, Al-Wafi, tafsir semua dan sebagainya. Dekat Timur Tengah pun sama macam tu. La Tahzan, buku Syekh Qutub, Fizlul Quran kan, risalah daripada Hasan Al-Banna kan. Ada cerita pasal ni, tapi lebih kepada ketuhanan. Kalau kita berasal dari buku-buku Ibn Taymiyah kan, ada cerita cinta. Ni tak lama lagi. Sebentar kamera pun off sekali lagi. On balik. Alright. You're on again. Sambung. Kalau daripada Timur Tengah sana, buku-buku macam ni, saya tak sangatlah dia menjadi satu kegilaan tau. Kenapa benda tu jadi kat Malaysia sebenarnya? Sebenarnya ni pendapat peribadi je, tak perlu berfakta dan sebagainya. Tapi memang biasa core dia yang utama sekali yang kita kena tackle, dia punya akar tu adalah betapa jauhnya kita dengan nilai-nilai Islam tu sendiri tau. So betul lah, dengan jauhnya kita daripada Islam tu, jati diri kita hilang. Jadi lebih banyak pihak ataupun lebih banyak yang menerima cerita-cerita yang melalaikan lah, yang sekadar nak romantik saja, tanpa unsur-unsur lain yang memberi nilai yang lebih besar. So bila benda ni terjadi, itulah masalah yang kita hadapi sekarang. Berlaku consequences lain pula. Saya tak rasa dia macam mana kata, memang itulah bila kita lari ataupun jauh daripada Islam, sebab itulah wujudnya unsur-unsur begitu yang lebih menekankan cinta sesama manusia. Tapi mungkin dia orang kata berdoa cinta sama manusia, tapi dalam scene-scene tu ada tak berdoa kepada Allah kan. Tapi macam mana, adakah audience grab akan lebih mengingati dialog cinta dia dengan kepada Allah dengan babak-babak romantik lain. Cinta-cinta boleh, ataupun buku novel pun boleh cerita-cerita, tapi adakah cinta khayalan tu highlight dalam otak kita ataupun unsur lain yang memberi nilai yang lebih besar pada diri kita? Itu benda yang kita kena ambil perhatian sebenarnya dari sudut kita sebagai memberi konten ataupun orang yang telan konten tu. Betul-betul. Sebab pada saya, kalau dalam media itu sendiri, kalau dalam filem ataupun kita boleh tengok scene pasangan ni lah, pasangan scene ibu bapa yang bukan suami isteri tau, tapi dalam tu berlaku seolah-olah mereka dalam ikatan yang sah, bersentuhan semua dan sebagainya, keluar semua dan sebagainya. Sebenarnya dia dah
menolak nilai-nilai Islam dalam itu sendiri, tapi menggunakan konteks cinta. Cinta inilah cinta yang suci dan cinta yang halal sebagainya. Ini pendapat peribadi saya. Saya melihat benda tu. Okey. Kita nak bincang pasal tu. Kita nak masuk kepada ni yang bakal memimpin negara ni. Mahasiswa-mahasiswi kita sendiri kan. Perlu atau tidak sebenarnya Afiq? Okey. Universiti kat Malaysia ni, tak kisah universiti mana, banyak program-program macam ni. Program yang berelemen macam ni lah. Dan ada yang kata semata-mata nak tarik audiens kena gunakan ni. Apa ni, bla 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 bla, cinta, bla 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 bla, zauj dan zaujah, bla 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 bla, baitul muslim, nikah awal, nikah muda sebagainya. Perlu tak mahasiswa kita dimomokkan atau diberi banyak program macam ni, atau apa yang mahasiswa kita perlukan sebenarnya? Program macam mana? Okay, kalau kita tengok dari segi kitab-kitab sirah lah, kita ambil sirah kan, sebab tu paling mudah. Bukan paling mudah, paling dekat sepatutnya. So kalau kitab sirah, kalau kita tengok contoh Rahim Maktum ke ataupun Manhaj Syaraki ke sebagainya, kita akan tengok sirah ni, kisah Nabi Muhammad SAW, dia bukan tak ada langsung pasal cinta, tapi the whole thing tu, kita tak ada kitab sirah di mana setiap hari bangun Nabi Muhammad pergi kepada Aisyah ke, cara menyantuni semua tu. Kalau kita tengok buku-buku pasal cinta Nabi Muhammad, dia dalam satu babak dia ada sikit. Tak ada pun satu kitab sirah yang dari awal sampai ke hujung tu kisah perjalanan cinta Nabi Muhammad SAW. Tak ada. Dia cuma ambil ibrah daripada kisah, daripada cuma beberapa minit kisah Nabi Muhammad SAW. So sepatutnya kisah-kisah cinta kita pun, kalau kita nak buat movie pun, dia sepatutnya jadi cuma 5 saat je. Elemen sikit je lah. Dia bukan satu kisah cinta dari awal sampai hujung. So sama kalau dalam universiti pun, kita tak boleh buang cinta ni. Dia kena ada kak. Sebab dalam sirah pun ada kisah cinta dia. So kalau ikutkan dalam universiti tu, dalam planning tu, kisah cinta pasal forum cinta ni kat mana kita dapat ilmu pasal cinta kan jadi suami part of dakwah tarbiyah agak. So sepatutnya dia cuma sebahagian sangat kecil daripada takwim universiti tu sendiri. Sebab bila dah orang tu dah hebat, dia dah faham perjuangan semua tu, of course dia akan jaga isteri dia, dia akan jaga anak dia. Pada saya, kalau universiti ni dia ada banyak kelab dan dia ada banyak pertubuhan-pertubuhan, MPP sekali kan. Saya rasa kalau dah satu buat untuk ni, cukup lah. Dan ajak semua datang. Settle. Tapi macam PS Club dah buat untuk cinta, cukup. Okay. Kalau MPP dah buat untuk ni, cukup. Dan kelab-kelab lain buat pula benda lain, tentang seminar ekonomi ke, survival hidup ke, seminar pengurusan harta semua dan sebagainya. Dia lain-lain lah. Janganlah semua nak buat program yang sama. Sebab mahasiswa kita akan lemau lah benda-benda macam ni. Dia akan ramai, orang akan ramai datang, tapi akan lemau. Macam Afiq cakap. Nazrul macam mana? Sama juga kita tahu trend yang popular di kalangan remaja ni adalah kalau kat universiti kita tengok ataupun institusi lain, lebih kepada contoh nikah muda, khitbah ataupun bercinta selepas nikah. Saya kira benda ni semuanya dah cukup jelas dah. Dah cukup jelas yang elemen seperti, bukan elemen dah, syarat-syarat seperti menjauhi zina, apa semua tu, benda tu dah jelas. Tapi bila kita keep on ingin nak tahu benda ni saja kan, jadi satu memang kita makin lemau, dan satu lagi sebenarnya kita mencari, ini pandangan diri saya lah, kemungkinan untuk kita mencari kehalalan kepada couple tu lebih tinggi. Maknanya macam zina hati tu lagi tinggi lah. Dia berangan nak kahwin awal, nak zaujah apa semua. Ya, halal memang halal secara teknikalnya, tapi sebelum proses sebelum dia berbaitul muslim tu ke arah tu dia banyak bahaya tau. Dan last jati diri dia hilang. Dia akan mula melupakan benda-benda lain yang jauh lebih penting daripada hayalan kosong lah. Sebab kepada asasnya, kalau kita sendirilah yang kita sendiri dah benda tu dah ada tau, hukum sendiri daripada sekolah rendah kita belajar sampai sekolah menengah, kita dah tahu lelaki dan perempuan ada batasnya. Cukup kat situ sebenarnya. Tapi sebab kita mencari sebenarnya main kita satu je. Boleh rupanya untuk berkapal ni, tapi kena, tapi tu yang dia nak. Orang kita nak cari itu benda tu, nak menghalalkan perkara-perkara yang haram sebenarnya kan.
Datang macam ni, dia nak cari hujah, kamu boleh bercinta semua dan sebagainya, tapi dia tak datang, dah tak ada dalam wah. Dia keluar dari wan orang kita. Dan apa yang saya perasan sekarang ni, contoh sebut pasal sirah Rasulullah tadi kan, kita ambil daripada Siti Khadijah lah. Bagaimana masyarakat Malaysia ni yang berlaku ni sebenarnya memang berlaku menggunakan nama Siti Khadijah kan, yang mulia ni sebagai salah satu cara untuk bercinta ni, approach kan. Sedangkan nama Siti Khadijah sangat tinggi. Ni untuk penonton-penonton kat luar sana lah. Okey, pendengar kat luar sana, tak boleh kita nak gunakan benda tu. Nikah muda kita gunakan hujah sebagai Siti Aisyah berkahwin pada usia yang muda. Tapi kita guna Siti Aisyah. Pada saya salah lah kita gunakan isteri-isteri Rasulullah ni sebagai untuk menghalalkan perbuatan kita, dan kita tak bersedia pun. Tapi pada konteks apa sebenarnya? Kalau kita tak sirah Rasulullah bab Siti Aisyah ataupun Khadijah ni, cerita dia orang ada, tapi kita merasa nilai dia tu lebih kepada macam mana taatnya isteri kepada dia. Bukannya kita ambil cerita dia orang tu dari sudut Khadijah approach Nabi. Kan? Maknanya lebih kuat dekat benda lain yang kita rasa yang Khadijah ni betul-betul seorang wanita yang sangat bermaruah. Contoh macam Siti Aisyah, kita memanglah kita tahu yang dia kahwin muda, tapi kita bukan lebih itu nilai utamanya. Kita lebih macam kita lebih merasa yang Siti Aisyah tu sebagai seorang isteri, sebagai ummul mukminin, keilmuannya, dari sudut keilmuannya kita lebih rasa itu berbanding kita nak ambil yang seciput yang Aisyah kahwin muda. Lepas tu kita nak kahwin muda tanpa bersedia. Persediaan semua dan sebagainya. Dan benda tu akan berlarutan lah, sampailah ke masalah-masalah poligami semua dan sebagainya kan. Bergaduh sana sini. Okey, itu part kita dah bincang lah tadi. Part filem, part buku, part mahasiswa. Okey, ketiga-tiga ni. Maksudnya masyarakat Malaysia ni dah kena tembak lah, atau dah kena sebutir-sebutir. Yang bukan mahasiswa, dia akan terkena melalui TV, melalui media. Yang tak tengok TV, yang membaca, dia akan terkena kat yang membaca pula. Yang tak membaca tapi dia mahasiswa, dia terkena pula kat universiti. Jadi nak kata benda ni sangat luas lah. Berbeza dengan program-program kalau kita buat strategi peperangan Al-Fatih. Okey, seminar ekonomi anak muda. Program-program macam ni mendapat penglibatan yang sangat kurang. Okey. Sebab apa? Sebab itulah macam Najrul cakap, Afiq cakap, masyarakat kita lebih suka benda ni. Sebenarnya dah hanyut dah. Jadi dah kurang lah. Saya tak kata, kita tak kata nak tembak semua kan. Tapi memang kebanyakannya itulah realiti dia. Yang memang kita suka layan benda romantik, khayalan kosong ni lah. Ditambah pula faktor luar negara. Saya ingat dulu zaman kita dulu Winter Sonata. Dia dulu masuk. Lepas tu baru Korea masuk. Dan masuklah Mexico lah, apa semua ni kan. Rosalinda yang more kan. Cinta macam tu lah masuk kat sini, dekat dalam media kita ni. Sampai masyarakat kita itulah asyik terikat dengan genre-genre yang macam tu sebenarnya. Okey, kita dah bincang isu. Kita dah bincang apa kesan dia semua sebagainya. Najrul, apa penyelesaian terbaik sebenarnya? Pendapat peribadi ke atau apa? Pendapat saya, sebelum tu kita lihat trend sekarang, sudah mula muncul bibit-bibit yang masyarakat sebenarnya memerlukan ataupun santapan rohani. Santapan nilai-nilai murni. Maknanya kalau tak dah mula muncul cerita-cerita filem ataupun drama yang uplifting. Yang uplifting dan bukan sekadar cerita cinta je. Sebagai contoh Milty Walter, Pursuit of Happiness, ataupun kalau tak dalam Malaysia sendiri cerita The Journey kan. Dia cerita dia pasal cinta, tapi nilai kekeluargaan dia tu sangat tinggi. Dan ianya memecahkan kutipan filem Malaysia. Filem Malaysia tu apa? Cat Gangster. Dia memecahkan. Jadi kita dah nampak dah masyarakat ni dah mula bergerak ke arah tu. Sebab yalah, dari faktor kehidupan dia orang yang dengan sibuk dengan kerja apa semua kan, tension semua, lalas dia orang tercari sesuatu. Jadi penyelesaiannya adalah untuk kita yang sudah sedar ini memberikan konten tu pada mereka. Tak nak
proses education ataupun proses mendidik masyarakat ini memang memerlukan satu tempoh masa yang lama. Macam mana masyarakat Malaysia ataupun masyarakat kita jadi sekarang ni adalah kerana pendidikan yang lama. Dari dulu lagi kita dah disuap dengan cerita cinta, lagu cinta lala sampai sekarang jadi macam ni. Untuk start balik, untuk kita prevent balik benda ni, nak tak nak kita kena start bagi konten tu kepada mereka. Sekali lagi kita letakkan kamera. Rasanya tak payah tunggu kot sebab sound dia sama je. So basically apa yang kita perlu buat adalah kita sendiri yang sudah faham ni sebagai pendakwah, kita bagi konten yang kata mengkentalkan jiwa mereka semua untuk kembali semua kepada Islam. Boleh letak elemen cinta, tetapi ianya adalah sebagai elemen penguat dan bukan sebagai elemen utama. Dan boleh juga sebenarnya untuk jadikan elemen cinta tu sebagai message utama dalam contoh program, event apa, tapi tidak perlu diperbanyakkan lah kot. Pendapat saya. Pendapat yang baik. InsyaAllah. Afiq, macam mana Afiq melihat benda ni dan penyelesaiannya? Okay, kita bawa konteks ni kepada, kita serongkan sikit lah. Okay, satu itu cinta-cinta semua tu kan. Tapi kita ada satu aspek lainnya, itu sebagai contoh untuk jadi kaya lah. Okay, seminar bagaimana orang jadi kaya, bagaimana nak mendapatkan 1 juta ringgit dalam masa 40 hari. Benda-benda ni pun laku sebenarnya, sangat laku. Ataupun satu lagi produk seperti air minum 30 juzu, makanan 30 juzu. Ataupun kita letak kedai, kita letak nama Islamik je terus lebih laku. Kismis zikir. Sebab pernah berlaku kadang-kadang ada kedai mamak ni, dia bukan Islam pun, tapi dia letak nama Islam Arab dengan alasan Arab, terus orang datang, laku semua tu. So isu penggunaan nama ni dia tak boleh settle dengan hanya kita tukar nama lah. Contoh macam buku tiba-tiba, contoh kita daripada nama sebelum ni kita letak nama tajuk sekian cinta laku. Tapi kemudian kita katakan bahawa cara untuk menyelesaikan bukan dengan hanya menukar nama, tetapi prinsip dia, asas dia kena betul. Kira kefahaman tu kena betul. Apa sebenarnya patut kita sampaikan, macam tadi konten dan sebagainya. Benda tu kita patut fokus lah. Dan konten tu datang daripada siapa? Datang daripada orang dia sendiri, daripada fikrah, daripada cara pemikiran. So untuk tackle semua ni adalah dengan mengembalikan manusia kepada cara pemikiran betul lah, iaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. So, dalam peranan pendakwah sekarang ni pun kita kena akses macam mana kita kena lihat balik masyarakat ni sebenarnya perlukan apa. So maknanya kalau kita yang baru ni dah tahu okey masyarakat ni sekarang suka sangat cinta-cinta, drama yang dialog macam Adam tidak boleh hidup dengan tulang rusuk kiriku, tulang rusuk So bila kita tengok okey sekarang kita dah kita dah tengok problem dia adalah itu. So tak perlulah kita utamakan cinta lagi. Kita bergerak ke arah lain. Kita bagi konten lain kepada mereka. Sebab itulah antara salah satu teknik ataupun perkara yang perlu kita sebagai pendakwah grab. Maknanya kalau dah masyarakat ni dah larut dengan cinta apa semua, kita dah tengok apa masalah dia buang bayi apa semua, couple semua kan. So tak perlu lagi untuk kita ceburi dalam bidang tu. Kita bagi konten lain pula. Yang biar yang lain buat kisah cinta apa semua boleh. Dan cinta itu juga perlu. Macam mana kita nak manage apa semua. Tapi adakah semua nak dilambatkan? Bila kita dilambatkan, itu yang jadi masalah. Betul. Ni secara peribadi saya suka nak petik daripada Nazirul punya isi kan Afiq sikit. Tentang bagaimana kita yang dah sedar ni, kita lah perlu main peranan sebenarnya untuk memberikan maklumat, untuk memberikan konten pengisian yang terbaik, untuk sedar balik kepada penerima ni lah, yang melihat, yang membaca, yang mengikuti. Itu kita perlu main peranan. Siapa yang dah sedar ni? Sebab kalau dah sedar tapi tak buat apa-apa, tak beri kesan lah. Jadi nak tak nak kita perlu bergerak. Contoh cerita Jernih tu lah, bagaimana dia still love, kasih sayang, cinta sebagainya, tapi jiwa tu tak ada. Kita tak rasa jiwa dia, tapi kita rasa nilai ketuaan dia. Macam 3 Idiot lah. Sampai sekarang kita tengok Amihan bercinta ke dengan siapa nama dia? Kareena Kapoor. Oh masya-Allah. Macam mana boleh tahu. So cinta mereka ada, tapi kita lebih grab message benda lain lah. Macam contoh impian, kejar impian kita apa semua, bukan belajar untuk dapatkan ilmu, bukan untuk dapatkan kerja semua macam tu. Apa yang kita boleh kata sebenarnya, program-program macam ni dia dah ada orangnya tau, tapi sibuk orang-orang yang baru ni pun nak masuk dalam tu sebenarnya. Sebenarnya saya rasa cukuplah dia jadi satu satu program
tapi bukannya satu keutamaan. Tapi sekarang ni kita utamakan tu. Seolah-olah kalau ada satu festival kat sebuah universiti, kalau ada satu program dekat TV, satu pelancaran buku semua, itu dulu. Itu yang diutamakan. Buku-buku yang lain, filem-filem yang lain, program-program yang lain kalau kat universiti tu dia jadi program yang assist. Salah lah. Patutnya yang itu dinaikkan. Cerita ni ada satu. Okay, kalau dalam konteks Islam tu sendiri, kita belajar bab munakahat lah. Kita belajar macam mana itu kan. Sebenarnya dah ada, kita boleh baca. Kalau betul nak Islamik, pada saya Islamik yang betul-betul lah kita perlu habiskan dulu. Al-Quran Sahih, Bukhari, Muslim, kitab-kitab hadis kan, yang 6, yang 9 tu. Itu betul konteksnya. Dah ada semua kisah dalam tu yang kita boleh belajar sebenarnya. Baik daripada segi hukum, baik daripada segi ibrah, pengajaran dan sebagainya. Tapi kita mencari lagi novel, kita mencari lagi video-video Islamik, kita mencari lagi program-program macam ni. Ada, memang boleh sebenarnya, tapi bukannya satu keutamaan untuk kita sekarang ni. Silapnya itu, pada keutamaan itu diutamakan. Yang buatkan masyarakat itu macam Afiq kata, jadi macam ni lah, jadi lemau. Maknanya bila kita dah dilambatkan kan, terms dilambatkan untuk cerita cinta sesama manusia tu, memang kita akan jauh daripada cinta kita pada Allah tu. Betul. Itu yang utama. Jadi sebab tu kalau kita nak tackle benda ni, kita perlukan dakwah kreatif lah. Dan dalam dakwah kreatif ni kena ada prestige lah. Kita kena nampak betul-betul gah, sampai mungkin kita tarik sikit demi sedikit, tapi kita akan jadi sangat gah sampai orang nampak, okay, orang ni aku patut ikut. Mau tak mahu, kita perlu bergerak lah, perlu buat sesuatu. Itu yang sebenarnya, supaya mereka kat luar sana sedar, mereka kat luar sana, siapa yang mendengar ni, siapa yang menonton ni, mungkin ada yang terasa, mungkin ada tu kan, dia minta maaf lah. Tapi itu hakikatnya sebenarnya. Sampai bila kita nak dibuat tu, sampai bila kamu nak ikut program-program macam ni, sampai bila kamu nak baca buku-buku yang macam ni, sampai bila kamu nak tengok filem-filem macam ni, sampai bila? Bila pula kamu nak dengar survival ekonomi anak muda? Bila pula kamu nak dengar tentang bagaimana strategi Al-Fatih menawan Konstantinopel? Bagaimana pula kamu nak bila pula kamu nak lihat filem-filem yang membangunkan minda kamu, Beauty Water, Inception dan sebagainya? Bila pula kamu nak baca buku-buku tentang ekonomi, buku-buku tentang seni, seni semua dan sebagainya? Sampai bila kamu nak baca ni? Sampai kamu hanyut dalam dunia kamu sendiri. Dia akan memberi impact. Kalau kamu seorang tak apa. Bayangkan macam kamu ni ramai. Okey, ini buat yang pendengar dan penonton. Itulah hakikatnya yang sebenar. Okay. Jadi masa yang ada dalam 2-3 minit lagi ni, kesimpulan untuk ni Nazirul dan Afiq dulu lah. Sebab Afiq ni masya-Allah. So kalau ikutkan cadangannya adalah untuk pergi pula, kalau let's say dah rasa dah dapat benda ni semua tu, cadangannya adalah untuk tengok episod pertama dulu tu, Idiots, berkenaan dakwah kreatif pula. Dari situ bila kita dah belajar sedikit demi sedikit dan go through next topik pula yang kami akan bincangkan, InsyaAllah akan nampak jalannya macam mana kita nak tackle benda ni, InsyaAllah. Okay. Jadi rumusannya yalah, kita bukannya untuk bang ataupun bashing siapa-siapa yang menghandle event benda ni, tapi lebih kepada kesedaran bahawa kita tidak sepatutnya mengketengahkan isu itu sahaja. Banyak lagi isu-isu lain yang membangunkan melahirkan generasi intellectual, generasi itulah akademik ataupun generasi lain yang kita ada jati diri yang lebih kuat untuk kita tackle benda lain pula. Betul. Saya rasa sebagai kesimpulan daripada saya, bayangkan kalau sebuah universiti itu, sebuah stesen televisyen itu, sebuah buku itu, keutamaan cinta tu, program-program yang begini, elemen ni, kita jadikan pula program-program. Bayangkan tentang saudara-saudara kita dekat Palestin sana, saudara-saudara kita dekat Syria sana. Pasti rasa sayang kita, rasa kita berkorban untuk diorang tu akan lebih wujud. Ini tak, bila kita dengar forum Palestin, ramai-ramai, tapi dia satu sekali, setahun sekali je. Kelompok tu je yang datang lah. Bila ada isu Gaza dibom, Syria berlaku peperangan, Iraq berlaku, itu je sekali kita buat program solidarity untuk mereka, dan habis, stop. Tapi setiap bulan ada program cerita. Sampai itu je pula diutamakan. Padahal Palestin ni salah satu topik yang boleh kita huraikan lah. Dekat universiti ke, dekat filem ke, dekat buku ke, ada dekat buku ni. Tapi kalau kita letak sebelah buku isu Palestin, sebelah buku tentang cinta,
Saya percaya masyarakat Malaysia akan ambil yang cerita ni. Tapi bayangkan kalau kita lambatkan buku ni, kita lambatkan program-program ke istighfar, lambatkan dia akan menukar stigma kita, akan menukar apa ni, pola pemikiran masyarakat itu sendiri secara kesimpulannya. Jadi pada tagline kita lah. Tagline kita. Teruskan bersama kami. Jangan lupa untuk follow up pada isu ataupun episod ketiga Two Idiots. Two Idiots bukan sekadar sembang tapi sembang. Bukan sekadar sembang kencang tapi lagi kencang. Masya-Allah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Apa tu dakwah kreatif? Dakwah kreatif dalam bahasa yang mudah dan susahnya. Dari segi bahasa mudahnya, dakwah kreatif ialah dakwah baru. Dakwah baru. Masya-Allah. Itu dari sudut istilah. Daripada segi syarak lah. Dari segi syarak Sikit-sikit. Nazirul. Ya. Apa pendapat anda tentang isu ni sebenarnya? Melihat masyarakat Malaysia punya perangai ni sebenarnya. Kejap dulu. Apa maksud Cak Nas sebenarnya ni? Masya-Allah. Cak Nas ni saya tak tahu dalam kamus Dewan Bahasa Pustaka tulis macam mana. Tapi pada saya Cak Nas ni dia Cak Nas dia tahu mengambil berat, mengambil tahu.